Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa mu'allimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu dan berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faraid. Suara saya boleh dengar ya? InsyaAllah ya. Kita tak boleh cakap kuat sebab baru baik COVID. Stage keempat, dah tarikh 22 start. 24 tu dah teruk sangat dah, tak boleh nak bangun. Dan telefon ambulan datang ambil ke rumah, bawa ke hospital Banting, di scan x-ray dada, paru-paru dah teruk dah. Jadi dibagi satu ubat steroid khas untuk anti radang paru-paru selama 3 hari. Jadi kesan ubat tu sampai sekarang masih ada lagi lah. Orang Jawanya kata puyeng, pandangan tu dia jadi kembang dan nafas jadi pendek. Jadi tak boleh nak cakap kuat sangat lah. Dan insyaAllah pada malam ini, yang lepas saya ingat saya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum orang dulu-dulu yang bahagi harta tidak ikut faraid? Saya tak ingat siapa yang tanya, tapi saya ingat ada yang bertanya soalan tu dan saya dah bagi jawapan, kena pulangkan juga. Jadi lepas pada tu saya rasa macam tak puas hati dengan jawapan saya sendiri. Saya tanya dengan guru saya, merangkap senior saya lah, sahabat saya waktu di belajar di Mesir dulu, Ustaz Harun Nizam bin Mak Hussein. Saya tanya dia, Ustaz, apa hukum orang dulu-dulu yang bahagi harta pusaka kita ikut faraid? Sebab kita sudah maklum bahawasanya pembahagian faraid ini menggunakan kaedah faraid adalah wajib, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga. Adapun takharruj, orang kata apa takharruj ni, keluar daripada kaedah faraid ini dibenarkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, mestilah di kalangan ahli waris, akil dan juga baligh. Di kalangan ahli waris yang berhak menerima mestilah akil dan juga baligh. Kalau kita di Malaysia terikat dengan undang-undang berumur 18 tahun ke atas, baru berhak untuk menentukan bahagian dia. Kalau tak, penjaganya lah yang akan pegang sebagai pemegang amanah. Yang kedua, syaratnya mesti kena tahu bahagian jatah ataupun bahagian masing-masing, mengikut faraid terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kena redha, kena sukarela, bukan paksaan. Kalau ada 8 orang ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka, seorang ni tak setuju. Biasanya yang tak setuju ni lelaki lah. Sebab apa? Sebab lelaki ni dapat lebih banyak daripada perempuan. Mithlu hazul unthayain. Bahagian lelaki 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Kalau ada seorang yang tak setuju, aku tak setuju, korang nak bagi sama rata terpulang, tapi aku tak setuju sebab bahagian aku faraid lebih banyak. Kalau aku bagi sama rata, bahagian aku jadi sedikit.
Boleh tak dia nak buat macam tu? Boleh. Dia bukan tamak. Makna tamak ni apa dia? Ambil hak orang lain, dapat ke dia. Itu makna tamak. Tapi yang seorang ni dia bukan tamak, dia ambil bahagian dia yang Allah dah tentukan. Dan yang 7 ni haram kalau dia nak katakan yang seorang ni tamak, nak bulut harta dan sebagainya, sebab dia ambil hak dia. Tapi kalau misalnya kata dia nak bagi sama rata, kak, bahagian aku banyak, aku lelaki, ini ada sedikit bahagian aku bagi kakak, supaya kita dapat sama rata, boleh, tak ada masalah. Cuma kita risau yang dulu-dulu punya pembahagian tak ada konsep taharuj. Bagaimana hukum dia? Saya tanya dengan Ustaz Airul Nizam, Ustaz, macam mana Ustaz hukum je ni? Dah banyak orang tanya, tapi saya jawab memang kena pulangkan. Tapi saya tak dapat, tak puas dengan jawapan saya sendiri. Jadi apa kata dia? Guru dia Syekh Said Saltut, merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau di Mesir adalah satu jabatan mufti, tapi satu Mesir. Kalau kita jabatan mufti negeri Selangor, sebab kita punya undang-undang untuk pentadbiran agama di bawah negeri masing-masing. Jadi jabatan mufti di Malaysia bergantung pada negeri masing-masing. Tapi Darul Ifta ni satu Mesir. Apa dia kata? Dia kata seandainya waris yang masih ada tahu pembahagian pusaka sebelum ini, yang mana mak ayah dia dapat, dia tahu keadaannya sama ada mengikut faraid ataupun tidak. Kalau dia tahu tidak mengikut faraid dan tidak taharus daripada faraid, maka wajib untuk dipulangkan kepada yang berhak. Maknanya mengikut perkiraan faraid. Kalau misal kata tak tahu, kita dah tak tahu, mak ayah pun dah tak ada, dan kita pun adik-beradik pun dah tak tahu macam mana keadaan pembahagian harta pusaka yang dulu punya mak kita dapat, ayah kita dapat. Kalau kita dah tahu dah, kita bagi ikut faraid, alhamdulillah. Tapi yang kita dapat ni daripada mak ayah ni tak tahu macam mana, sama ada mengikut faraid ataupun tidak. Kalau kita tak tahu, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu untuk kita nak cari juga, nak kaji juga sampai menyusahkan diri kita. Kalau misalnya kita tahu dan ada yang memaklumkan, dulu seingat saya masa pembahagian harta pusaka, arwah mak dengan ayah kamu dulu tak ikut faraid, dia bagi sama rata. Mak kamu sepatutnya dapat sedikit, tapi dapat banyak, dapat lebih. Maka pada ketika itu kalau ada saksi dan kita yakin perkara tersebut memang berlaku, wajib untuk kita pulangkan balik. Dalam bab harta ni tuan-tuan, jangan ambil ringan. Ya. Kita boleh dalam bab harta ini, apa kata Nabi SAW? Setiap apa yang masuk dalam badan kita daripada sumber yang haram, maka neraka adalah tempat utamanya. Jadi jangan main-main dalam bab harta. Hatta kadang-kadang bila Nabi SAW bercerita tentang makan harta batil ini, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah dengan nilai yang kecil pun termasuk juga? Apa kata Nabi SAW? Ya, walaupun hanya dengan satu batang kayu sugi. Kalau kita tengok dekat kedai, berapa harga sebatang kayu sugi? RM1 lebih kurang. Hanya kerana RM1 boleh menentukan sama ada kita masuk neraka ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung. Saya nak kongsikan pada malam ini kitab yang insya-Allah kita akan gunakan selepas ini. Yang sebelum ini saya gunakan kitab ini dah hampir 5 tahun saya kuliah faraid di Masjid Surau, saya gunakan kitab ini. Tapi kitab ini tak ada jual di Malaysia. Kitab ini tak ada jual di Malaysia sebab cetakannya daripada Pemerang, Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir. Persatuan yang berdaftar sebagai NGO di bawah kerajaan Mesir, persatuan di kalangan orang-orang anak-anak Melayu Pemerang. Kalau ada yang anak-anak mengaji Mesir tahulah Pemerang ni apa. Dia satu Malaysia, termasuk kalau dulu Brunei, Singapura juga termasuk di bawah Pemerang. Tapi bila dah keadaan, seingat saya pada tahun 2019 ke 2020 dah diharamkan Pemerang. Maksudnya bukan haramkan, dihentikan pendaftarannya sebagai NGO di bawah kerajaan Mesir. Sekarang kalau di pelajar-pelajar di Mesir, diorang bernaung di bawah persatuan negeri masing-masing. Kalau di Selangor berkesam, namanya Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Jadi kitab ini tak ada. Sepanjang saya buat pengajian faraid, ramai yang tanya, Ustaz, kat mana nak cari kitab ni?
Saya pun tak tahu. Sebab saya beli dulu di bawah Lajnah Pendidikan Pemerang. Tapi Alhamdulillah, selepas beberapa buku yang saya baca berkaitan dengan faraid, saya jumpa satu buku ini. Buku ni saya dah habis khatam, dah lebih 2 kali, dan masuk kali ketiga saya cuba ulang balik. Alhamdulillah, buku ni bagi saya cukup lengkap, tersusun dan mudah difahami. Dan yang lebih baik lagi, dalam ini pengarang, penulis, dia ada kaitkan juga dengan isu atau keadaan semasa di Malaysia. Dia kaitkan. Dan setiap kalam-kalam ataupun pandangan-pandangan berkaitan hukum, dia letakkan nota kaki, rujuk daripada kitab mana yang muktabar. Jadi bagi saya kitab ini mudah untuk difahami dan saya sarankan untuk belilah. Harganya RM30. Boleh cari di Shopee. Di Shopee ada jual. Harganya RM30. Faham Faraid. Dan insya-Allah akan datang kita akan gunakan kitab ini. Imam Syafi'i kata apa? Kalau nak belajar ni kena ada 3. Satu, kena ada duit lah. Duit untuk kita nak senyara kita punya makan, tempat tinggal masa belajar. Yang kedua, kena ada kitab, alat tulis, pen dan sebagainya. Yang ketiga, kena ada guru. Jadi kalau kita nak belajar sungguh-sungguh, apa kata sahabat Nabi SAW, Abu Darda, berkata Rasulullah SAW, jadilah kalian di antara 3 golongan. Yang pertama, menjadi ulama, orang yang alim. Kalau tak dapat jadi ulama, jadilah orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tak kira sama ada menuntut ilmu secara berhadapan macam ini ataupun secara online ke, tak kisah. Sekarang pun dah zaman moden, kita ada proses pembelajaran melalui online, tak ada masalah. Yang penting belajar. Dan yang ketiga, tak dapat jadi alim, ulama, tak dapat jadi penuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar majlis ilmu. Nah, ada satu riwayat lain lagi menambahkan orang yang kasih kepada yang berilmu, kasih kepada ulama. Dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majmu'ul Bahrain mengatakan dalam fasal kelebihan ilmu, termasuk juga orang yang ada perasaan kasih dan cinta hanya sebesar zarah dalam diri dia kepada ulama, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Besar fadilat, bukan hanya orang yang menuntut ilmu, bukan hanya ulama, apatah lagi, tetapi orang yang kasih kepada yang menuntut ilmu, kasih kepada ulama, hanya sebesar zarah, Allah masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita jauhkan perkara-perkara yang dosa-dosa besar, syirikkan Allah, tinggal solat antara amalan yang paling utama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga solat, jaga hal-hal berkaitan dengan dosa-dosa besar, minum arak, judi, riba dan sebagainya, zina dan sebagainya. InsyaAllah kalau yang lain-lain yang besar-besar kita dah dapat atasi, insyaAllah yang kecil-kecil ini, yang sunat-sunat ini kita akan dapat fadilahnya. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk sedikit dalam bab hukum faraid. Sebelumnya berkaitan tentang sejarah pewarisan harta pusaka. Sebab dalam kitab yang saya gunakan yang lama tak ada bab tu. Jadi saya nak kongsikan dalam bab ini sejarah perwarisan harta pusaka. Sejarah pembahagian harta pusaka dapat dibahagikan kepada dua masa ataupun 2 zaman, iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Maknanya dalam proses pembahagian harta pusaka ini bukan berlaku ketika datanglah Islam, tetapi sebelum datangnya Islam lagi dah berlaku proses penyerahan harta daripada si mati kepada yang masih hidup. Yang pertama, sebelum kedatangan Islam, ketika zaman jahiliyah. Bila kata zaman jahiliyah ni bukan bermakna zaman tu zaman orang jahil-jahil bodoh-bodoh. Maknanya zaman sebelum kedatangan Islam. Kalau ikutkan zaman dulu lagi hebat, dibinanya bangunan besar-besar tanpa ada alat-alat yang moden macam kita sekarang, zaman sekarang ni. Maknanya kebijakan orang dulu-dulu hebat, terbinanya piramid dan sebagainya. Tapi yang dikatakan jahiliyah ini maknanya apa? Sebelum kedatangan Islam. Ketika zaman jahiliyah, hanya lelaki dewasa yang berhak mempusakai harta warisan si mati. Mereka akan mewarisi harta pusaka melalui 3 keadaan.
Yang pertama dengan sebab keturunan ataupun nasab. Pada ketika itu bukan semua ahli keluarga akan mendapat harta pusaka. Hanya golongan lelaki dewasa sahaja yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya. Perempuan memang tak dapat langsung. Ini sebelum kedatangan Islam pada zaman jahiliah dahulu. Alasan mereka ialah kaum wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Golongan ini tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh. Oleh itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Bangsa Arab ketika itu mengatakan, adakah patut kami memberikan harta yakni warisan kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda? Merujuk kepada kaum wanita pada ketika itu dan juga kanak-kanak. Tidak pandai memegang pedang dan tidak mahir bertarung dengan musuh. Dan ayat ini juga tercatat dalam kitab Al-Mawaris Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fi Dauli Al-Kitab was Sunnah karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam bab kisah ataupun sejarah pewarisan harta pusaka sebelum kedatangan Islam. Namun begitu mereka masih memelihara kebajikan isteri yang kematian suaminya dengan memberikan nafkah daripada harta arwah suami kepada isteri tersebut selama setahun. Walau bagaimanapun pada zaman ketika itu harta yang ada turut diberikan kepada isteri si mati. Selama mana? Selama tempoh 1 tahun. Tempoh tersebut adalah iddah. Kalau kita sekarang ni panggil iddah ni, kalau kita 4 bulan 10 hari. Kalau yang kematian suami dengan sebab isteri itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau kematian Allahumma salli ala Muhammad, itu bukan iddah, itu bahagian Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kematian suami itu bagi perempuan yang mengandung sehingga dia melahirkan. Itu iddah bagi seorang wanita kalau nak kahwin lain. Kalau misal kata dia masih lagi 2 bulan mengandung, suami meninggal dunia, maka dia kena tunggu lagi 7 bulan 10 hari barulah boleh untuk dia berkahwin lain. Itu kalau dalam bab untuk menikah lain. Tapi kalau dalam pewarisan, iddah 4 bulan 10 hari. Tempoh tersebut adalah iddah bagi mereka ketika zaman itu dan juga ketika permulaan Islam. Setelah ini, hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashrah. Dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Maknanya kos kehidupan seorang isteri yang kematian suami dalam tempoh iddah termasuk dalam kos yang boleh diambil daripada harta si mati. Tidak termasuk bahagian isteri. Sebab bahagian isteri berapa? 1/4 sekiranya si mati tak ada anak, 1/8 sekiranya si mati ada anak. Tak termasuk bahagian itu. Tetapi ambil siap-siap untuk perbelanjaan isteri si mati tadi dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Jadi duit tu boleh terus ambil sebelum daripada pembahagian harta faraid. Begitu juga dengan kos-kos lain, kewajipan-kewajipan lain. Apa antaranya? Bayar hutang si mati, kemudian pengurusan jenazah si mati, mandinya, kafannya, solat dan kebuminya. Yang itu boleh terus ambil. Bila mana? Bila berlaku saja kematian, terus ambil. Begitu juga dalam urusan perbelanjaan bagi isteri si mati dalam tempoh iddah. B, yang kedua, sumpah setia dalam pertolongan. Yang pertama tadi dengan sebab keturunan nasab. Yang kedua dengan sebab sumpah setia dalam dan pertolongan. Al-khalfu wan nusrah. Sumpah setia ialah suatu ikatan janji antara dua lelaki dewasa yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Ini sejarah pewarisan harta sebelum kedatangan Islam pada zaman jahiliah. Dengan mana? Dengan kaedah apa? Dengan kaedah sumpah setia dan pertolongan. Mereka bersumpah untuk saling tolong-menolong dan mempustakai antara satu sama lain. Abu, kalau aku mati, engkau warisi harta aku. Begitu juga dengan Abu dikatakan Ali, kalau aku mati,
nanti engkau wariskan semua harta aku. Ini ketika sebelum kedatangan Islam pada zaman jahiliyah Arab. Di antara lafaz yang digunakan ialah darahku darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu menolongku dan aku menolongmu, dan sebagainya. Apabila kedua-duanya bersetuju dengan perjanjian tersebut, maka mereka saling bantu-membantu dan mewarisi antara satu sama lain. Yang ketiga, dengan cara tabanni, iaitu dengan mengambil anak angkat. Dalam kaedah anak angkat, di antara amalan golongan Arab lelaki jahiliyah ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Mereka boleh menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak itu. Perkara ini berlaku sebelum kedatangan Islam. Dibinkan kepada bapa angkat. Kalau sekarang dah tak boleh dah. Hukumnya haram untuk menasabkan kepada ayah angkat. Menurut mereka, bapa dan anak angkat tersebut boleh mempusakai antara satu sama lain jika salah seorang meninggal dunia. Selepas daripada kedatangan Islam, bagaimana sejarah pembahagian harta pusaka? Hukum faraid tidak dilaksanakan serta-merta setelah ajaran Islam mula berkembang di bumi Mekah. Hukum pembahagian pusaka diperintahkan secara berperingkat-peringkat. Bukan sekaligus, tetapi secara berperingkat-peringkat. Sebab nanti kita akan jumpa satu ayat Al-Quran yang mengatakan wajib untuk berwasiat kepada ibu, bapa dan kerabat. Sedangkan ada hadis ataupun dalil lain yang menasahkan ayat tersebut. Jadi turutan itu berperingkat-peringkat tentang hukum faraid. Hukum pembahagian pusaka diperintahkan secara berperingkat adalah bertujuan supaya tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan dari permulaan Islam hinggalah Islam itu menjadi kuat. Peringkat pertama, pada permulaan Islam, ikatan sumpah setia dan pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliyah diteruskan, iaitu ikatan janji untuk pertolongan dan pewarisan di antara dua orang lelaki yang bersahabat. Bukan di kalangan kerabat, tetapi di kalangan sahabat karib. Berjanji setia antara dua, kalau aku mati, engkau wariskan semua harta aku. Begitu juga kalau aku mati, engkau mati, aku mewariskan semua harta engkau. Masih lagi diteruskan. Mereka bersumpah akan saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Bahagian yang diwarisi adalah 1/6. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi na'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Masih lagi gunakan konsep sahabat karib mewarisi, tetapi limit dia 1/6. Apa maksud ayat ini? Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka, yakni untuk membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya, yakni 1/6. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 33. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan dengan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan bermaksud dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain, yakni yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menasahkan keadaan 1/6 kepada sahabat karib tadi. Allah menurunkan ayat ini mengatakan bahawasanya pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas sebahagiannya. Maknanya pembahagian pusaka pada ketika itu hendaklah diberikan di kalangan para kerabat, saudara ataupun keluarga yang terdekat. Selain itu juga, sistem pengambilan anak angkat masih diteruskan pada permulaan Islam. Dikisahkan bahawa Rasulullah SAW telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakannya Zaid bin Muhammad. Amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bukanlah Nabi Muhammad itu, yakni dengan sebab ada anak angkatnya, menjadi bapa yang sebenar bagi seorang daripada orang lelaki kamu, tetapi ia adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para nabi, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Maknanya ayat ini menunjukkan bahawasanya larangan pada ketika itu tidak lagi boleh untuk tabanni, binkan anak angkat kepada bapa angkat. Sebab pada ketika itu Rasulullah SAW juga buat kepada anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah, dibinkan kepada Muhammad SAW. Kemudian turun ayat ini melarang daripada ketika. Selepas daripada itu tidak berlaku lagi tabanni, binkan anak angkat kepada ayah angkat. Peringkat kedua selepas kedatangan Islam. Pada peringkat ini, hukum pewarisan dilaksanakan melalui persaudaraan antara dua orang sahabat daripada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ini berlaku setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Manakala bagi para sahabat yang tidak berhijrah, mereka tidak mempunyai hak pewarisan walaupun mereka terdiri daripada ahli waris yang hampir serta beriman. Pada ketika ini, peringkat yang kedua ini hanya diwarisi di kalangan kaum Muhajirin dan juga Ansar. Siapa kaum Muhajirin? Yang berpindah bersama Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Siapa kaum Muhajirin? Kaum Ansar, siapa dia? Kaum yang duduk di Madinah dan menerima kedatangan rombongan Nabi dan juga para sahabat daripada Mekah pada ketika itu. Manakala bagi para sahabat yang tidak berhijrah, mereka tidak mempunyai hak pewarisan walaupun mereka terdiri daripada ahli waris, walaupun di kalangan keluarga sekalipun, tetapi tidak mewarisi harta pusaka. Ini peringkat yang kedua. Yang dapat siapa? Antara Muhajirin dan juga Ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain pada pertolongan dan perwarisan, termasuk dalam urusan perwarisan. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Surah Al-Anfal ayat yang ke-72. Diceritakan bahawa seorang sahabat baginda SAW yang bernama Zubair Al-Awwam daripada golongan Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat bernama Ka'ab bin Malik dari golongan Al-Ansar. Ketika peperangan Uhud, Zubair berkata, jika Ka'ab bin Malik mati, tidaklah ada warisnya di dunia ini melainkan dia, yakni Zubair. Nak katanya apa? Hubungan persahabatan di kalangan kaum Muhajirin dan juga Ansar pada ketika itu saling mewarisi harta. Siapa yang mati dulu, saudaranya ataupun kawan antara Ansar dan juga Muhajirin yang mewarisi harta. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan dengan ayat berikut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'mininal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak, yakni mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin, yakni yang bukan kerabatnya, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu, yakni dalam erti kata berwasiat. Ayat ini menasahkan keadaan berlaku ketika mana kaum Muhajirin dan juga Ansar saling mewarisi antara satu sama lain walaupun bukan di kalangan saudara ataupun ahli kaum kerabat.
Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya pertalian kerabat setengahnya lebih berhak mewarisi daripada setengah yang lain, daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin yang bukan di kalangan kerabat. Tapi kalau muhajirin dan juga ansar memang di kalangan kerabat, itu lebih utama. Setelah turunnya ayat ini, harta mereka dikembalikan kepada ahli waris. Yang dulu-dulu diorang bagi dengan cara pertalian ansar dan juga muhajirin, diorang pulangkan balik kepada ahli waris kaum kerabat, kepada si mati. Setelah turunnya ayat ini, harta mereka dikembalikan kepada ahli waris mereka yang sah mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Peringkat ketiga selepas kedatangan Islam. Seterusnya hukum pewarisan pada peringkat kedua digantikan dengan wasiat wajibah. Apa makna wasiat wajibah? Wasiat yang mesti dilakukan oleh seseorang apabila nak meninggal dunia. Bagi kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Kamu diwajibkan, wajib hukumnya pada ketika itu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia, wajib dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Itu yang kadang-kadang orang salah faham, gunakan dalil ini mengatakan boleh je, ini ayat Al-Quran kata boleh kita wasiat kepada ahli waris, termasuk ayah, termasuk ibu, termasuk anak-anak. Ni yang biasa berlaku. Kang nanti mak mati, abah mati, rumah ni bagi dekat adik kamu yang bongsu, sedangkan adik itu merupakan ahli waris. Jadi pada ketika itu tidak sah wasiat tersebut. Peringkat keempat, pada peringkat terakhir ini, hukum wasiat wajibah ditukarkan dengan hukum faraid. Selepas turunnya ayat ke-11 dalam surah An-Nisa, sistem pewarisan Islam ini menentukan kadar bahagian bagi setiap ahli waris secara terperinci. Suami dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, isteri, dan begitu juga dengan anak-anak. Apabila turunnya ayat-ayat tentang faraid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Ketahuilah bahawa tiada wasiat kepada ahli waris. Ini dalil yang menunjukkan bahawasanya wasiat tidak sah diberikan kepada ahli waris. Walau bagaimanapun, ada juga berlaku pada zaman sekarang. Jadi apa kita punya pendekatan untuk mengelakkan berlakunya pertelingkahan, pergaduhan di kalangan keluarga? Boleh tak boleh? Boleh dengan syarat tadi, taharus. Maknanya kena bagi tahu dahulu bahagian dia sepatutnya banyak ni, sekian. Sekarang ni kau nak ambil bahagian daripada wasiat mak, wasiat ayah, yang kau ambil ni bahagian kami. Jadi kau kena tahu bahagian kau berapa, yang ni bahagian kami. Kalau ada di kalangan waris yang setuju, maka dia boleh ambil berdasarkan jumlah yang diwasiatkan oleh kedua ibu bapanya. Tapi kalau ahli waris yang lain tak bersetuju, maka wasiat tersebut terbatal. Apa-apa sekalipun mesti kena masuk dahulu dalam faraid, baru kita boleh taharruj. Taharruj ni maknanya apa? Keluar daripada kaedah pembahagian faraid. Saya keluar dari masjid, maknanya saya kena masuk masjid dulu, baru boleh saya kata keluar daripada masjid. Kalau saya daripada luar, saya kata saya keluar dari masjid, tapi saya tak masuk, tak berlaku keadaan tu. Maknanya kena masuk dahulu ke masjid, baru boleh keluar. Begitu juga dalam keadaan taharruj daripada hukum faraid. Kena masuk dahulu dalam bab faraid, tahu bahagian masing-masing, tahu dia punya bahagian, kemudian barulah boleh untuk dia nak keluar daripada perkiraan ataupun bahagian faraid. Setakat ini ada tak persoalan? Jadi kita akan masuk dalam bab faraid, hukum faraid pada perjumpaan akan datang. Kalau tak ada, saya nak lakarkan sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kata wasiat, yang Ustaz sebut tadi, kita diwajibkan wasiat. Jadi wasiat itu adakah dia tertanung kepada faraid ataupun dinamakan hibah?
Okey, wasiat itu ya. Ayat itu dah dimansuhkan, dihazafkan daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan tidak ada warisan kepada, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maknanya ayat itu tidak lagi dijadikan sebagai sumber hukum mesti kena wasiat kepada kaum kerabat. Tapi dalam keadaan sekarang, boleh tak kalau kita nak buat wasiat ataupun hibah? Boleh dengan syarat bukan kepada ahli waris. Dan nanti kita akan masuk dalam bab wasiat. Antara syarat-syarat wasiat mestilah bukan kepada ahli waris. Yang kedua, mestilah tidak melebihi dia punya kadar jumlah dia 1/3. Maksimum 1/3. Kalau dia wasiat melebihi 1/3, maka dia kena ambil 1/3 sahaja daripada harta yang tinggal. Kalau nak lebihkan juga mengikut wasiat yang ditentukan, yang ditetapkan oleh si mati, kena minta izin ataupun redha daripada ahli waris yang lain dulu. Sama ada setuju ataupun tidak, sebab dia dah ambil hak dia. Kalau misalnya kata setuju, tak ada masalah, boleh berikan walaupun lebih daripada 1/3. Dan syarat yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, bukan untuk perkara-perkara yang dosa. Wasiat itu bukan untuk perkara yang dosa. Kan nanti abah mati, abah nak wasiatkan kepada kamu 1 juta, nanti kau bagi dekat, ni nak cakap ni sensitif sikit ni, bagi dekat orang yang boleh balik bayar, untuk dia luaskan lagi dia punya perniagaan kandang dia, ataupun apa-apa juga yang melibatkan perkara dosa. Kalau perkara yang baik, tak ada masalah. Wasiat itu sah. Seperti contoh, kan nanti kalau ayah dah mati, ayah wasiatkan RM10,000 untuk masjid kampung Kundang, contoh. Maka pada ketika itu, kalau dikira-kira RM10,000 itu kurang daripada 1/3 harta peninggalan si mati selepas tolak yang wajib. Apa dia? Pengurusan jenazah, hutang si mati, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, kemudian bahagian iddah isteri-isteri si mati tadi. Kalau misal kata 4 bulan 10 hari, berapa kadar perbelanjaan, makan dan juga tempat tinggal isteri tadi, mengikut tempat dan juga huruf setempat. Boleh jadi 1 bulan 1,500. Kalau 4 bulan dah 6,000. 4 bulan 10 hari 6,500 contohnya. Tolak siap-siap, ini bahagian isteri si mati dalam tempoh iddah. Selepas dah tolak-tolak yang wajib tu, berapa kiraan dia? Ada 30,000 contoh. Yang diwasiatkan ni nilainya 10,000. Cukup tak 1/3? Lebih tak? Tak, ngam-ngam, maka boleh. Kalau misalnya kata baki yang tinggal 20,000 sahaja, dia nak wasiatkan 10,000, tak boleh, tak sah, melainkan dapat persetujuan daripada ahli waris, sebab dia dah ambil hak ahli waris. Harta kita ni, telefon kita, kereta kita, rumah kita, harta pipi kita, hidung kita, mata kita ni siapa punya? Siapa punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni, manusia ini, harta termasuk harta sekalipun, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita terpisah sahaja dengan roh, bila kita mati sahaja, harta kita ni belum lagi milik waris kita. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah tentukan dalam kiraan faraid. Suami berapa, isteri berapa, anak berapa, ibu berapa, ayah berapa. Jadi kita kena fahamkan dahulu konsep itu. Bila kita faham konsep itu, maknanya tak berebut harta lagi dah. Sebab harta tu Allah punya. Selepas berlaku kematian, bukan lagi asalnya belum lagi milik ahli waris, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa pindahan kepada ahli waris? Dengan cara ayat Al-Quran, ketetapan dalam hukum faraid. Suami berapa, ayah berapa, ibu berapa, anak berapa. Ya. Ya. Anak-anak orang, tapi si bapak belum tinggal punya. Tapi masa nak dibagi-bagikan anak-anak ni, dia kata dibagikan sama rata. Anak-anak yang 8 orang lah, dibagikan sama rata lah. Tapi yang saya nak kurang faham tadi, mak bapak tu bagi anak-anak orang ni. Tapi kata mak bapak ni kena sama ada dapat harta pun dia juga tu. Sebut bapak. Mak tu dapat lagi ke tidak? Kalau misalnya kata ayah tu dah mati, bapaknya sudah mak masih hidup. Masih hidup. Okey, kalau masih hidup, okey, dia ada 3 cara. Satu cara dengan sebab hibah.
Satu wasiat, satu faraid lah. Jual beli lain lah. Jual beli memang kita masih hidup tu, kita jual memang dah bukan hak kita. Tapi hibah ni semasa hidup. Berlaku tak sekarang? Banyak berlaku. Hibah daripada ayah kepada anak-anak. Anak-anak ada 4 lelaki, 4 perempuan contoh. Ada 4 ekar tanah. Bagi siap-siap masa hidupnya. Itu dikatakan hibah. Bahagian setiap seorang setengah ekar. Jadi sama rata tak? Sama rata. Yang lelaki ke yang perempuan ke tetap dapat setengah ekar. Itu dikatakan hibah. Tak ada masalah. Lepas berlaku kematian, harta tersebut tidak lagi difaraidkan. Sebab dah diberikan semasa hidup. Ini yang dikatakan hibah. Kalau wasiat tadi, dia mention, dia sebut, nanti kalau ayah mati, nanti kalau mak mati, harta yang dekat ujung kampung, mak niatkan wakaf untuk masjid. Contoh. Dia mention, nanti kalau mak mati. Maknanya penyerahan belum berlaku masa hidup. Tetapi selepas dia mati nanti, barulah berlakunya penyerahan. Kalau faraid dah meninggal dunia, maka barulah berlakunya pembahagian mengikut faraid. Maksudnya saya tadi, orang tu masih hidup, tapi dia berikan anak-anak keberat. Tapi bagian orang tua, Bahagian orang tua, maksudnya dia dah bagi anak-anak orang tua dah tak ada hasilnya. Maksudnya gimana? Masih ada anak-anak ni pun patut-patutlah. Ya, anak-anak ni pun patut-patutlah. Kalau misal kata ayah tu bagi dan kemudian nama pun dah tukar siap-siap kat pejabat daerah, nama tanah dah tukar, takkan dah sanggup nak biar mak ayah tu hidup susah. Sedangkan tahu dah hasil tu adalah milik mak ayah masa hidup, itulah makannya, itulah hasilnya, kemudian dah ditukar bagi nama siap-siap, tak dibagi langsung kepada mak ayah. Padahal tu bukan lagi bahagian faraid, itu tanggungjawab anak. Tanggungjawab anak kepada ibu dan juga bapa. Kalau misal kata takut juga berlaku macam tu, boleh bagi hibah secara mulut. Nanti bila berlaku kematian baru tukar nama. Itu lebih selamat. Takut-takut je lah. Bila dah bagi, dia pun lupa diri, dia dah jual, habis kita pun tak dapat lagi hasil. Na'udzubillah min zalik. Tak dijauhkan anak-anak macam ni. Boleh? Dah faham ya? Kita jawab ya? Ya. Ikut pahaman orang kampung itu tradisionalnya lah. Yang menyatakan bahawa anak lagi dapat 2 bahagian. Lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Jadi saya beri contoh kalau umpamanya anak 4 ekar, lelaki seorang, perempuan seorang. Mana yang lagi dapat 2 bahagian, 2 ekar. Yang perempuan 2 ekar ni bahagi lagi. Bukan. Adakah begitu? Sebab dia tak ikut formula. Dia main-main pahaman orang kampung ni, lelaki 2 bahagian, 2 ekar. Perempuan 1 bahagian, setengah ekar. Okey, saya tuliskan ya. Sebab kita nak perincikan yang itu ni. Maksudnya dia katakan lelaki 2 bahagian daripada 1 bahagian perempuan. Contoh si mati, cuma ada waris seorang anak lelaki dan juga 3 orang anak perempuan kan. Dalam keadaan ini isteri dah tak ada, ayah dah tak ada, semati, ibu semati pun dah tak ada. Cuma ada ni sahaja warisnya. Boleh ya? Kita anggap macam itulah. Sebab kita nak buat pengiraan macam mana yang dikatakan bahagian lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ada 4,000. Saya anggarkan harta ni contoh. Mewakili 4 ekar tadi lah. Anak perempuan dengan anak lelaki, bahagian dia, lelaki dia kena kalikan dengan 2 bahagian. Sebab bahagian dia 2 daripada perempuan. So, lelaki ada seorang, kalikan dengan 2, tambahkan dengan 3. 2 tambah 3, 5. Bermakna lelaki dapat berapa? 2/5. Yang perempuan dapat berapa? 1/5. Di sini ada 3 orang, tambah 1/5, tambah 1/5. Maksud ada 3/5. 3 orang kan? 2/5 untuk seorang lelaki, 1/5 untuk 1 orang perempuan. Ini yang dikatakan bahagian lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Ini kalau contoh 1 lelaki 3 perempuan. Kita ambil contoh 3 lelaki 3 perempuan. 3 kalikan dengan 2 6, tambah dengan 3
9. Makna bawahnya 9. 3 kalikan dengan 2, 6. Tambah dengan 3, 9. Bermakna satu orang lelaki dia akan dapat 2/9. Tambah 2/9, tambah 2/9. Sebab apa? Sebab ada 3 orang. Jadi dekat sini total untuk lelaki sahaja 6/9. Yang perempuan 1/9. Sebab bahagiannya sebab daripada lelaki. Tambah dengan 1/9. Tambah dengan 1/9. Total kesemuanya 3/9. Jadi tak bahagian perempuan separuh daripada lelaki. Jadi lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Kaedahnya kalikan dengan 2, kemudian tambahkan dengan yang perempuan. Jadi bila dapat macam ni, daripada 4,000, lelaki satu orang 2/5 kalikan dengan 4,000 berapa? Yang perempuan 1/5 kalikan dengan 4,000. Kalau misalnya kata dia punya harta total keseluruhan ada 4 juta. Kalikan lah. Ambil kalkulator 2/5 kali dengan 4 juta. Berapa jumlah lagi? Ini bahagian lelaki. Bahagian perempuan 1/5 kalikan dengan 4 juta. Dapat berapa? Itulah bahagian yang dikatakan lelaki 2 bahagian daripada 1 bahagian. Boleh ya? Maknanya kalau harta itu tak ada dibagi dalam bentuk kebun, tetapi dinilaikan. pada duit. Betul. Hasil kebun. Betul. Pernah dikira dengan formula yang bukan. Betul. Kita nilaikan harta tanah itu berapa untuk mudahkan. Kemudian baru kita bahagikan. Dan dekat sini nanti ada 4 ekar. Orangnya ada 5. Maksudnya nak bagi. Perbincangan di kalangan ahli waris ini sama ada. Mungkin salah seorang kata tak apalah bagian aku nak tolak. Aku nak beli. Baiklah, nilai itu berapa? Kalau sekali yang lelaki tak nak. Yang ada perempuan 3 orang anak ni. Dia nak dapatkan 4 ekar. Okey, 2/5 daripada nilai 4 ekar itu berapa? Perempuan ni 3 orang ni sanggup bayar dekat dia. Jadi 4 ekar ni milik 3 orang. Sama saya lah, betul betul. Ya. Macam saya, 4 ekar dibagi yang 9. Tapi abang saya jual dengan abang saya, boleh ke? Boleh tak masalah. Yang penting tahu dulu bahagian masing-masing berapa. Dia tahu bahagian jualan berapa, kemudian dinilaikan tanah tersebut, berapa anggaran harganya, kemudian dibayar, digantikan. Tak apalah, kau ambil lah. Nanti dalam gerak nama kau yang dalam aku tak ada. Sebab kan dibayar, digantikan. Dia faham ya? Kalau dah saya nak ambil sikit lagi masa untuk saya nak senaraikan ahli waris. Sebab yang lepas masing-masing pening dengan istilah bahasa Arab kan. Ibnu ibn apa, bintu ibn apa. Jadi kita kena buat catat dan buat lantaran baru kita nampak siapa yang dikatakan ahli waris.
15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan. Ini yang masa sebelum ni jadi pening sebab istilah bahasa Arab tu kita gunakan istilah bahasa Arab sebab apa? Sebab cucu lelaki ini daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Istilah bahasa Arab bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki. Ibnu ibn, anak lelaki daripada anak lelaki. Cucu daripada anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris. Kita panggil cucu juga. Kita panggil cucu juga. Jadi bawah ini ada anak lelaki ibnu bin, kalau istilah bahasa Arab, anak lelaki daripada anak perempuan, cucu juga. Ini pun kita panggil cucu dalam bahasa Melayu. Bawah ni pun sepatutnya kita panggil cucu juga. Jadi nak gambarkan kat sini, anak daripada anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris. Dia termasuk dalam zawil arham. Habis tu kesian ada, Ustaz macam mana? Sebab dia ni ada ayah lagi. Dia akan jadi tempat dekat sini, anak perempuan nanti. So daripada dia ni akan jadi anak-anak pun akan dapat juga daripada jalur yang berbeza. Sekarang yang ini jalur ni daripada ayah dia, daripada atuk dia. Yang ini dia akan dapat juga daripada atuk juga. Keadaan akan jadi macam ni. Bila mana atuk dia meninggal. Jadi tak ada timbul kenapa yang ini tak dapat. Begitu juga dengan bahagian ayah kepada ibu. Atuk, kita panggil atuk. Yang ini pun kita panggil atuk juga. Tapi yang dikatakan ahli waris, ibnu ibn, ayah kepada ayah. Tapi kalau ummu ab, ibu kepada ayah, termasuk nenek dalam ahli waris. Termasuk juga ummul ibu kepada ibu, daripada ibu juga termasuk. Kalau misalnya kata nenek ni dua-dua ada, maka dia akan dapat kongsi sama rata. Tapi kalau atuk tak termasuk daripada ibu, hanya atuk daripada bapa. Berapa lelaki? Seorang, satu anak lelaki, yang kedua cucu lelaki, yang ketiga bapa si mati, yang keempat datuk si mati, yang kelima saudara adik-beradik seibu sebapa, yang keenam adik-beradik sebapa, yang ketujuh adik-beradik seibu, yang ke-8 anak kepada adik-beradik seibu sebapa, yang ke-9 anak lelaki daripada adik-beradik sebapa, yang ke-10 bapa saudara seibu sebapa, yang ke-11 bapa saudara sebapa, yang ke-12 anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa, yang ke-13 anak lelaki daripada bapa saudara sebapa, yang ke-14 suami, yang ke-15 bekas tuan. Sebab kita ada 3 cara faraid. Yang pertama dengan sebab keturunan nasab, yang kedua dengan sebab perkahwinan, yang ketiga sebab walak, bekas tuan daripada hamba. Hamba ni dah merdeka, ada harta tapi tak ada waris, maka hartanya akan diwarisi oleh bekas tuannya. Perempuan berapa orang? 10. Yang pertama anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, ibu yang ketiga, nenek daripada ibu yang keempat, nenek daripada bapa yang kelima, yang keenam saudara perempuan seibu sebapa, yang ketujuh saudara perempuan sebapa, yang ke-8 saudara perempuan seibu, yang ke-9 pasangan isteri, dan yang ke-10 bekas tuan hamba. Andai kata kesemua waris ni ada, yang lelaki ada 15, yang perempuan ada 10, yang berhak mendapat hanya 5 orang sahaja. Yang pertama siapa? Ibu. Yang kedua bapa, yang ketiga pasangan. Kalau yang meninggal lelaki makna isteri dah dapat. Kalau yang meninggal perempuan maknanya suami lah yang dapat. Kemudian anak lelaki dan juga anak perempuan. 5 orang ni sahaja yang berhak, yang dapat. Kalau bisa kata semua ni warisnya ada, kita ada saudara sebapa, kita ada saudara seibu, tapi bila 5 ni ada, bermakna yang lain akan jadi mahjub, terhalang, tak dapat langsung. Termasuklah cucu-cucu ni tadi. Sebab apa? Sebab ada anak. Kalau bisa kata anak lelaki ni tak ada, barulah cucu ni dapat. Tapi kalau bisa kata ada anak lelaki, maka cucu tidak dapat. Jadi saya rasa jelas yang dikatakan ahli waris ni. Dan nak pening lagi dah. Sebab istilah bahasa Arab tu dia jadi pening. Bintu ibn,
kemudian Abu Ab. Jadi bahasa tu, tapi memang itu kaedah bahasa Arab sebab nak tentukan siapa yang sebetulnya. Kalau kita bahasa Melayu, kita panggil cucu-cucu juga, cucu daripada anak perempuan. Jadi kena gambarkan macam ni baru nampak keadaan siapa ahli waris yang benar-benar berhak mendapat. Ada soalan tak? Kita dah lewat ni, pukul 9 dah. Tak ada ya? Masing-masing dah pening moment. Apa orang kata kalau pening-pening lukis lah. Lukis pun pening juga. Masih ada begini Ustaz. Kalau bap ayah mati besok, panggil anak, panggil siapa waris kan? Panggil siapa sebagai pemegang wasiat. Kalau saya mati, bawa harta saya cukup bakar. Bawa harta saya? Cukup bakar lah. Jumpa bakar. Jadi Ustaz. Senang kita. Tapi insya-Allah di bahagian pusaka kecil di pejabat daerah mereka akan tetapkan mengikut faraid. Jangan risau. Kalau misalnya kata berlaku kematian, rujuk dengan pihak mahkamah syariah, mereka akan tanya dulu siapa waris yang tinggal dan mereka akan tentukan mengikut faraid terlebih dahulu. Kemudian misalnya kata ada persepakatan di kalangan ahli waris nak sama rata baru boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat kena tahu dahulu bahagian faraid. Kadang-kadang yang banyak berlaku ni dia tak rujuk pun, terus tukar nama. Berlaku kematian, terus tukar nama dekat nama abang yang sulung. Adik-adik yang lain tak dapat. Berlaku tak? Berlaku. Benda ni berlaku. Jadi Satu yang berlaku begini Ustaz. Pejabat daerah, rakyat baik, kan? Kita beritahu rakyat itu dalam bahagian itu sama rata. Bukan rakyat tanya, ada yang bangga? Tak ada. Tapi yang dapat bahagian ini dia tak tahu harta faraid yang dia dapat. tu kena hati-hatilah. Maknanya sebelum nak dirujuk tu kena tahu dulu bahagian faraid masing-masing. Kena tahu dulu bahagian faraid masing-masing. Sebab apa? Sebab kita takut kita termasuk dalam golongan orang yang makan harta yang batil. Nanti lepas 10 tahun, yang lelaki ni bila dapat tahu bahagian dia banyak sepatutnya, dia mula menyesal. Kalau dululah bahagi ikut faraid aku dapat banyak. Tapi disebabkan tak tahu bahagian faraid berapa, terus bahagi ikut sama rata, bahagian aku sikit. Sekarang baru aku tahu. Yang timbul penyesalan. Jadi kena tahu dahulu bahagian masing-masing berapa insya-Allah. Boleh ya? Hukum bahagi faraid wajib, melainkan takharruj tadi dengan 3 syarat. Hukum belajar faraid fardu itu kifayah. Seorang buat yang lain tak payah. Bukan maksud tu, maksudnya kita kat kampung ni dah ada yang belajar. Alhamdulillah, kita ada pengajian faraid, maka gugur kewajipan fardu kepada ahli karya yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang melaksanakan fardu kifayah, belajar dalam bab faraid. Walaupun tak faham, syarat belajar ni bukan kena alim. Syarat belajar bukan mesti kena jadi pandai. Tapi menuntut ilmu itu dituntut daripada liang lahat, daripada buayan sehinggalah liang lahat. Boleh ya? Misalnya pembagian itu dah masuk dalam manusia. Ikut faraid. Bagaimana dikira ikut faraid? Kita yang ibadat itu tembus. Kita tembus yang harta yang terlebih tadi. Ada yang patut dapat. Bayar. Boleh, tak ada masalah. Sebab masing-masing dah tahu bahagian kalau ikut faraid berapa. Lebih makan kan? Ya. Tapi yang dapat lebih tu kena faham lah. Jangan nanti tak apa, aku tak nak dah tukar nama kat dalam geran aku punya lah. Dia kena faham. Sebab tu kita belajar ni nak bagi apa? Nak bagi tahu hukum. Yang penting ni kita nak tahu hukum ni. Sebab dalam bab makan harta ni kita takut-takut termakan bukan hak kita. Yang itu yang kita takut. Bukan hanya untuk kita, bahkan keturunan kita akan datang. Itu yang kita takut. Kalau boleh biar dalam bab faraid ini bahagi ikut faraid yang sebetulnya. Jangan ada yang terlebih ambil. Bab harta ni jangan main-main. Kadang-kadang jiran, pokok jiran, dahannya dekat tempat kita, jatuh buah dia, boleh tak kita ambil?
Boleh ambil, tapi tak boleh makan. Tolong ambil. Tolong ambil, kena bagi dekat jiran. Dalam hal macam tu pun ulama berbincang, hukum dia haram untuk kita makan. Itu baru buah sebiji, padahal jatuh kat tanah kita. Ini kadang-kadang anak balik bawa satu plastik pelam rambutan. Long, dapat mana Long? Ambil dekat rumah Pak Abu. Pak Abu tahu tak? Tak tahu. Muka. Dia ambil pisau, apa potongkan 2 kali 5. Bukan nak halang anak tu. Patutnya dia kena pulangkan balik. Anak berdosa tak? Anak tak berdosa. Sebab anak kecil lagi. Rafa'al qalam ala salasah. Antara salah satunya kanak-kanak sehingga dia balik. Dia buat apa pun tak berdosa. Tapi mak ayah ni kena tahu, buah tu bukan buah yang halal, bukan dapat redha, kebenaran, keizinan daripada tuan tanah. Esok jumpa balik dengan Pak Abu. Pak Abu, anak aku semalam ambil buah pelam dekat rumah kau, tak bagi tahu, satu plastik. Minta halal ya, ataupun kau bagi tahulah berapa. Kata Pak Abu, janganlah Mat, kita ni daripada kecil kawan sama-sama. Apalah sangat buah pelam tu, RM10 dah lah. Wajib tak bayar? Wajib bayar. Kalau misalnya kata tuan buah tu minta RM10, maka wajib dia kena bayar, ganti balik. Dalam hal tu pun Islam ambil berat, apatah lagi dalam harta faraid yang nilainya bukan sikit-sikit. Sekarang ni tanah mahal. Seekar je dah berapa ratus ribu di sini. Macam mana itu? Ada kebun. Dia rambutan hasil tu adalah. Tapi dia ni memberi kepada orang tu, makan satu orang ni. Ketika kecil kan tak tahu kan. Apa pun usah mak sedang mak kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita kena pulang. Tapi kita tak tahu lah, kita tahu dia kan ni. Dia sama macam faraid tadi. Kalau misalnya kata kita tahu sumber tu memang daripada yang haram, mana kita wajib kena pulangkan balik kepada tuan dia ataupun waris daripada tuan dia. Kena pulang tu. Tapi agak-agaklah tuan tu bagi tak? Agak-agaklah. Kalau setakat ambil sebiji 2 biji rasanya tak, dia tak kisah. Kalau ambil sebakul habis semua buahnya, memang dia akan kisahlah. Yang tu kita kena beranggapan tuan tu memang tak akan redha dan kita kena pulangkan. Ya. Tuan dia kena fikir balik sebab dahannya masuk ke pengolah. Dari dahannya masuk, wajib kalau misal katalah ya, dari segi hukum, misal kata pokok dia pokok dahannya masuk ke pagar kita, jatuh daun dan sebagainya. Siapa yang wajib sapu? Tuan tanah dia, tuan pokok tu. Bukan kita. Kita berhak untuk panggil, Man, engkau punya pokok ni dahannya ke pagar aku, minta engkau sapu. Dia kena sapu sepatutnya. Tapi kita ni hidup berjiran, kita kena fahamlah. Kalau kita sapu pun rasanya benda tu tak jadi kudis pun. Maknanya dengan sampah-sampah kita yang lain, kita sapu sekali dengan niat kita nak bantu. Tapi hak sebenarnya siapa yang kena sapu? Tuan pokok tu kena sapu. Kadang-kadang sebab tanah, dengan sebab sampah tu nanti hubungan antara jiran tu jadi renggang, jadi tak bertegur sapa, bermusuhan dengan sebab daun-daun tu sahaja. Begitu tak? Kalau saya tanya ni, harta ibu tu ni mana? Harta? Maksud harta ibu, kalau ibu tu meninggal. Harta ibu. Dia akan pergi ke tempat si mati. Si mati ni tak kira lelaki atau perempuan. Jadi daripada si mati tu kita tentukan siapa warisnya. Ayah kepada si mati, ibu kepada si mati, anak lelaki daripada si mati. Sebab tu si mati, saya buat si mati sebab tak kisah lelaki atau perempuan. Kalau lelaki, pasangannya perempuan lah isteri. Kalau isterinya ramai, 2-3 orang, bahagian dia kongsi sama rata. Begitu juga dengan hal nenek. Nenek daripada ibu, nenek daripada ayah. Kalau dua-dua ada, bahagian nenek dia akan menggantikan tempat ibu sekiranya ibu tiada. Tapi kalau ibu ada, nenek mahjublah, terhalang. Tapi kalau ibu tak ada, nenek dua-dua ada. Nenek berapa bahagian dia? 1/6, 1/3, 1/3 daripada baki. Tengok pada keadaan. Kalau misalnya kata 1/6, 1/6 kongsilah berdua-dua orang nenek tu yang ada.
Kalau misalnya ada tak ada, Atas tak ada, bawah tu. bawah je. Bawah je dah dapat. Macam yang kes tadi. Anak lelaki, anak perempuan je ada. Pasangan pun dah tak ada. Jadi harta tu yang ada, bagikanlah untuk anak. Bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan 1 bahagian. Kadang-kadang hartanya sedikit, 1 ekar je, anaknya ramai. Jadi caranya macam mana? Nilaikan dan bahagian yang tak mampu nak beli bahagian lain, dia jual bahagian dia. Jadi di kalangan ahli waris yang ada lebihan duit, yang kaya, dia yang bayar kepada waris-waris yang lain yang tak mampu nak tebus. Jadi dia yang tebus, dan tanah tu atas nama dia seorang je dah. Ikut kesepakatan. Yang penting masing-masing dah tahu bahagian masing-masing, hak masing-masing. Dan bila mana kita nak ambil, kita kena dapatkan persetujuan daripada pemilik hak tersebut. Boleh ya? InsyaAllah minggu depan kita akan masuk dalam bab hukum faraid yang dalam ni lebih terperinci, dan kita akan sambung insyaAllah. Kalau ada soalan, boleh kita sama-sama bincangkan pada bulan hadapan insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lebih itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun, ada terkasar bahasa, tegur saya tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.